Sekumpulan aktivis pro-Perikatan Nasional menggesa SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan dalam kertas Pandora sebagai pemilik pelbagai amanah atau syarikat luar pesisir. Timbalan Pengerusi Gerakan Menuntut Malaysia Bersih, Syarul Mariana Abu Sama yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga, berkata persoalan mengenai pendakwaan terpilih timbul susulan siasatan SPRM terbaru membabitkan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Persoalannya, mengapa siasatan dijalankan secara selektif terhadap Tun Daim Zainuddin sahaja? Memandangkan adalah diketahui umum bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menganggap Tun Daim sebagai musuh politiknya dan sering mengeluarkan kenyataan mengkritik beliau. Ini menimbulkan soalan kebebasan serta integriti institusi. Oleh yang demikian, kami menggesa demi keadilan dan kesaksamaan menggesa pihak SPRM untuk turut membuka siasatan terhadap individu-individu yang disenaraikan di atas. Ingin tahu mengapa SPRM tidak menyiasat individu-individu warga negara Malaysia yang lain yang turut dinamakan di dalam kertas Pandora seperti nombor 1, Abdul Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Nombor 2, Tengku Zafrul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ketiga, William Long, Ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat. 4, Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi. 5, Yamani Hafiz Musa. 6, Mahmud Abu Bekir. 7, Tiong Hiu King. 8, Tiong Ik King. 9, Lim Kok Teh. Syarul Emma turut memetik kenyataan SPRM pada 30 Disember tahun lepas, menyatakan ia telah mula menyiasat Daim pada Februari berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah Ahli Parlimen Beruas Ngeko Ham. Jangan ada pihak-pihak yang mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Okey. Jadi pendirian polis begitu dulu sehingga siasatan berjalan sehingga ke akhirnya. Saya percaya masyarakat boleh meletakkan keyakinan tinggi terhadap tahap keupayaan profesional pasukan polis dengan keupayaan yang ada. Jadi kami akan kekal dengan pendirian begitu dulu, menggesa untuk rakyat bertenang bahawa jaminan keselamatan negara adalah keutamaan pasukan polis. Dia turut menggesa orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau kesimpulan yang boleh mengganggu siasatan polis. Saifuddin memaklumkan polis menyiasat kejadian mengikut Seksyen 435 Kanun Kesesaan kerana kianat dengan api. Adalah victims, okey. Tapi dari segi pasukan polis, kita kata tugas untuk establish motif, mengesan suspek, mencari semua punca sudah pun bermula. Terdahulu, Ketua Polis Perak, Yusri Hassan Basri mengesahkan bahawa kebakaran yang berlaku di rumah Ngeh disyaki sebagai perbuatan khianat dan menyatakan siasatan dijalankan dari pelbagai sudut. Dilaporkan tiada kemalangan jiwa dalam kejadian 2.50 pagi itu walaupun 3 kereta musnah termasuk sebuah Mercedes E300 yang terbakar kira-kira 80%. Turut terbakar sebahagiannya ialah Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional bersama-sama dengan akuan berkanun mereka. Katanya ini berita palsu. Kenyataan yang kini disangkal itu yang didakwa beredar di kumpulan WhatsApp juga menyebut PM menjunjung kasih kepada Agong dalam usaha pembangkang menyelamatkan negara. Ia juga berkata PM yakin perkara berkaitan pembentukan pentadbiran baru akan dimuktamadkan selepas menghadap Agong. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam juga menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin bahawa pembangkang telah memperoleh 120 akuan berkanun melalui langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan perpaduan. Dalam perkembangan berkaitan, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar bertitah baginda tidak akan menerima menghadap sehingga baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari depan. Baginda bertitah ini melainkan majlis yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor serta kerajaan negeri. Titah baginda bermula sekarang sehingga saya mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong, saya tidak akan menerima apa-apa permohonan untuk menghadap. Dalam tempoh berkenaan, saya ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang cukup besar. Naib Presiden UMNO Wan Rosli Wan Ismail menafikan dakwaan dibuat penulis blog Raja Petra yang mengatakan semua ahli parlimen BN diarahkan berkumpul di Cameron Highland di Pahang. Dia menyifatkan fitnah itu hanya untuk menambahkan lagi sensasi berkaitan langkah Dubai. Menteri Besar Pahang itu juga berkata bahawa dakwaan itu dibuat oleh seorang penulis blog yang mengabadikan diri di luar negara kerana takut diambil tindakan atas fitnah yang dibuat hampir setiap hari. Katanya, maka saya menasihatkan rakyat Malaysia tidak percaya dengan fitnah murahan seperti ini.
UMNO akan terus menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menggunakan wewenang baginda mencadangkan agar kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Fokus yang tumpah sepenuhnya akan diberikan kepada negara dan rakyat, bukan bermain politik murahan yang merugikan. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi dan Wan Rusdi berada di Cameron Highland bagi melakukan lawatan pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil dekat Cameron Highland susulan kejadian tanah runtuh pada Oktober tahun lalu. Ia kemudiannya disusuli program jelajah akar umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Cameron Highland. Program itu dihadiri pimpinan UMNO di peringkat bahagian dan negeri. Raja Petra melalui video dimuat naik di blog kendaliannya mendakwa 30 ahli Parlimen BN dititahkan ke Cameron Highland bagi mengadakan pertemuan dengan Ahmad Zahid. Dia juga mendakwa akuan bersumpah oleh 120 ahli Parlimen sudah dihantar kepada Sultan Abdullah pada Isnin lalu. Namun dakwaan Raja Petra itu disanggah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Lokman Adam. Lokman juga berkata Raja Petra sendiri membuat dakwaan bercanggah berkenaan perkara itu. Katanya pada 5 Januari lalu, Raja Petra sendiri telah membongkarkan calon Perdana Menteri Langkah Dubai adalah timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan. Keesokannya, Raja Petra pula membongkarkan langkah ini memiliki 3 calon lain iaitu bekas Naib Presiden UMNO Syamsuddin Hussein, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsudin Mokhtar dan Presiden Bersatu Budi Yassin. Raja Petra sendiri menipu Raja Petra. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Makno ketika ditemui media di Kuala Nerang, Kedah dilaporkan berkata PN sudah mempunyai jumlah SD mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Menteri Besar Kedah itu bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperolehi. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa pembangkang mempunyai bilangan yang mencukupi untuk membantu kerajaan dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai autoriti. Katanya sekiranya dakwaan tersebut benar, sudah pasti ia datang daripada pemimpin parti berkenaan. Sekiranya betul nak berlaku, ketua parti ataupun Setiausaha Agung parti akan bawa pergi menghadap Agung ataupun membawa perkara ini revealkan di dalam Parlimen, mengatakan bahawa kita ada sekian nombor ataupun undi percaya ke undi tak percaya berlaku di dalam Parlimen. Razaruddin turut menjelaskan polis telah membuka kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Menurutnya, suspek utama ialah penulis blog Raja Petra Kamarudin yang baru-baru ini mendakwa pembangkang telah mendapat sokongan 120 ahli parlimen. Razaruddin berkata jika pengumuman itu dibuat oleh ketua atau Setiausaha Agung Parti, maka ia adalah perkara berbeza. Kalaulah kata pengerusi parti mana-mana yang bercakap ataupun Setiausaha Agung yang bercakap, itu dah kita nampak lain. Dia memang ada otoriti untuk bercakap. Yang ini memang orang yang tak ada otoriti, yang tak ada local standard bercakap. Dia berkata dakwaan sedemikian hanya akan mengganggu-gugat kestabilan negara, malah boleh menakutkan kemasukan pelabur asing. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah bahawa baginda tidak akan terlibat dalam percaturan politik. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang akan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong yang baru turut bertitah tidak akan menerima mana-mana pihak menghadap baginda sehingga 31 Januari ini. Parlimen akan bersidang pada penghujung Februari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk terus menguruskan negara. Katanya Agung kemudian turut mengulas beberapa perkembangan semasa. Katanya baginda bertitah supaya saya selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Baginda juga bertitah bahawa pihak istana tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Kenyataan itu muncul ketika sesetengah pemimpin pembangkang memberi bayangan bahawa mereka bersedia untuk mengambil alih kerajaan melalui sokongan yang diberikan majoriti ahli parlimen. Misalnya kenyataan dibuat Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa parti itu mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Media melaporkan Sanusi sebagai berkata pihaknya hanya menunggu hari sahaja untuk melaksanakan rancangan tersebut. Bagaimanapun, Menteri Besar Kedah itu tidak mendedahkan sebarang maklumat lanjut mengenai dakwaan dibuatnya. Dalam kenyataan, Anwar juga menyentuh mengenai derma yang bernilai jutaan ringgit. Katanya, saya juga menambah seandainya ada cadangan mana-mana pihak untuk menyampaikan derma sebanyak 500 juta ringgit atau 750 juta ringgit, ia hendaklah disalurkan terus kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan apa yang dimaksudkan oleh Anwar dengan kenyataan tersebut. Bagaimanapun, ia mungkin merujuk kepada dakwaan pihak tertentu bahawa sejumlah besar wang dibelanjakan untuk menarik ahli parlimen kerajaan berpaling tada. Memang menjadi kelaziman untuk Perdana Menteri menghadap Agung sehari sebelum mesyuarat kabinet untuk menyembah maklum perkembangan yang akan dibincangkan. Sultan Abdullah akan menamatkan penggal pemerintahan baginda sebagai Agung pada 30 Januari ini dan berangkat kembali ke Pahang. Tempat baginda akan digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.
Minggu lalu, Sultan Ibrahim bertitah baginda tidak akan menerima sesiapa untuk menghadap kecuali apa yang telah dijadualkan sehinggalah baginda ditabalkan sebagai Agung ke-17 pada 31 Januari.